Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sambungan untuk SBP Kertas 2 pada soalan 6. Okey, so hari ni kita bincang soalan 6. Diagram 6 shows a multi-tap transformer. Okey, ini adalah suatu transformer jenis multi-tap. Okey, apa itu multi-tap? Multi-tap transformer adalah sejenis transformer yang kita boleh ubah-ubahkan bilangan gelung sekunder. Okey, bilangan gelung sekunder. So kita boleh buat bilangan dia. Kalau misalnya kita gabungkan terminal D dan juga E, maka kita dapat jumlah gelung sekundernya sebanyak 200. Okey, 200. Jadi voltannya akan berdasarkan jumlah bilangan lilitan pada gelung D sampai E sahaja. Kalau kita sambung D dengan F, maka kita dapati bahawa jumlah gelungnya lebih banyak dan itu akan mempengaruhi jumlah voltan yang akan terhasil nanti. So multi-tap maksudnya kita boleh ubah-ubahlah berdasarkan nilai voltan yang kita nak, okay, yang kita perlukan. So diberi table dekat sini. Soalan pertama adalah soalan A. Okay, A, what is the type of transformer shown? Okay, apakah jenis transformer yang ditunjukkan? Transformer ada dua jenis. Sama ada ianya adalah step up ataupun step down. Macam mana kita nak kenal? Kita tengok jumlah voltan untuk input dan juga output. Okay, yang pastinya kita akan tengok voltan primary VP dan juga voltan secondary. Sebab dekat sini kita tak boleh bandingkan number of turns. Okay, sebab kita tak tahu number of turns daripada D hingga F tu lah. So yang pasti nampak je lah di sini adalah VP 240, VS 60. Okay, itu menunjukkan bahawa transformer jenis ini akan menurunkan voltan, reduce the value of voltage. So bila reduce, maka transformer ni jenis step down, injak turun. Okay, injak turun. Okay, jawapan untuk A. B pula, tentukan nilai NEF dan juga VEF dalam table 6. Dekat sini table 6 ni dia tinggal kosong kat sini. Okey, ni NEF dengan VEF. Okey, so awak kena cari nilai bilangan lilitan pada EF. Dekat sini berapa bilangan lilitannya. Okey, kemudian kita cari pula voltan pada EF juga. Macam mana nak cari? Kita akan pakai formula P bahagi dengan NP sama dengan VS bahagi dengan NS. Okay, ini formula biasalah untuk transformer. P stands for primary, S stand for secondary. Primary yang mana? Primary ni yang berada di sebelah kiri untuk diagram ni. So primary tak semestinya sebelah kiri. Macam mana nak kenal primary? Belah itu ataupun bahagian itu disambungkan dengan AC power supply. Bermaksud itu kawasan input dan juga kawasan primary. Okay, so yang sebelah kanan ni semua secondary lah ni. Okay, so kita ada tak VP? Kita ada 240. NP kita ada tak? Kita ada 1000. So yang itu kita isikan dulu di sebelah kiri. 240 bahagi 1000 sama dengan VS. Oh, silap pula. So VS, V secondary sudah diberi dalam rajah 6 iaitu 60. So kita ganti sini 60 bahagi dengan NS. Okay, NS ni yang mana? Jumlah lilitan
daripada D sampai F. This is NS. Okay, semua sekali berapa? So yang kita tahu setakat ni NDE, daripada D sampai E ni 200 lilitan. Baki dia kita tak tahu lagi. Okay, baki dia kita tak tahu lagi. Dah, ngantuk lah. Okay, bye. Tu nak pergi mana? Pergi kencing. Okay, bye. So, selesaikan secara matematik, awak akan dapat NS sebanyak 250 lilitan. 250 tons. So, bila semua 250, okay, semua sekali 250, NDE saja dah 200, maka bakinya tinggal berapa? Bakinya tinggal berapa? So, kita nak kira NEF sama dengan 250 tolaklah dengan 200, dapatlah 50 tons, 50 lilitan. Okay, selesai untuk NEF. Jadi VEF pula. Untuk VEF, okay, untuk VEF mana dia? Ni VEF kat sini ya. VEF. VEF lagi senang. Awak tengok VS semua sekali daripada sini sampai sini sebanyak 60 volt. Tapi atas sahaja VDE dah 48. Bakinya berapa? Senang je. So VEF sama dengan 60 tolak 48. Maka dapatlah jawapan 12. 12. 12. Okey. Soalan C. Okey, ingat ya. Soalan 5 dan soalan 6 adalah soalan yang akan ada soalan compare. Okay, soalan compare. Soalan compare ni biasanya awak tengok dalam gambar rajah ataupun rajah, awak boleh bandingkan sahaja menggunakan 3 perkataan lah. 3 kemungkinan perkataan, iaitu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Okay, nah kita nak bandingkan NP, NDE, NEF. Okay, kita cuba roughly senaraikan dululah kalau sebelum kita nak bandingkan tu. Berapa nilai NP? 240. Berapa nilai DE? Nilainya adalah 200. Berapakah nilai NEF? Nilainya adalah 50. So, kita tengok kat situ saja kita boleh bandingkan bahawa nilai NP lebih besar daripada NDE dan nilai NDE lebih besar daripada NEF. Siapa yang bising tu? Ibulah tu. Okey. Kemudian bandingkan nisbah, compare the ratio of VP to VS, maksudnya VP bahagi VS with the ratio of NP to NDF. NP to DF, tengok situ. D sampai F maksudnya sama dengan NS secondary. So kita boleh letak S kat sini lah. Kalau awak familiar dengan dua pecahan ini ataupun ratio ni, awak dapati bahawa inilah dia formula untuk transformer tadi. The exact same formula. Cuma NP ni duduk di atas. Kalau kita bawa pergi bawah, yang ni bawa pergi atas, dapatlah sama sebiji. Okay, so bandingkan, compare the ratio. Jawapannya adalah ratio of VP to VS is equals to the ratio of NP to NDF. Jawapannya adalah equals, sama. Okay, next. Zahin jangan pijak wire tu. Okay, duduk. Okay, tak apa. Next, number 3. Compare VP, VDE, VEF. Okay, kita salin dulu. VP berapa? VP tadi 240 dekat input sana. Kemudian VDE, how much?
48 dan VEF sama dengan 12. Okay, comparekan terus, maka secara jelas, okay, VP lebih besar daripada VDE, VDE lebih besar daripada VEF, dan selesai. Okay, D pula. Based on the answer, state the relationship between number of turns of the coil and the value of voltage. Yang ni kita boleh buat, saya tuliskan simbol saja, awak tulis ayat penuh. The greater the number of turns, ni saya buat simbol. The greater the number of turns, the greater the value of voltage. Okay, the last one, if the power supply in primary coil, dekat primary coil ni, tengok belah kiri dia ada power supply ni, yang ni, this one. Okay, yang saya buat star tu, replace, digantikan with direct current power supply. Tukar kepada DC. So daripada AC tukar pergi DC. State the value of current flow in the secondary coil. Jawapannya adalah 0 ampere. Kenapa kosong? Kerana transformer hanya akan berfungsi menggunakan ataupun apabila disambungkan dengan AC power supply. A transformer only works when connected to AC current ataupun AC power supply, sebab dia melibatkan pemotongan medan magnet yang terhasil daripada nilai arus yang berubah-ubah. Dia tak boleh steady current, dia mesti fluctuates current. Ini yang buat belajar lah, the basics ataupun how the transformer works. Tengok dalam buku teks tu macam mana transformer berfungsi. Kalau kita pakai bateri, jumlah volta atau jumlah current yang disupply itu adalah current yang stagnant, current yang constant. Jadi tidak akan ada perubahan atau pemotongan medan magnet yang berlaku. Nak cerita lebih lanjut ni, mau video ni 3 jam ni. Okay, boleh tengok saya punya video. Saya tak pasti playlist yang mana, tapi cuba type transformer. Saya ada cerita macam mana transformer berfungsi. Moving on to question number 7. Diagram 7 shows an athlete spinning a hammer in an hammer throw sport event. Okay, ni acara dia melempar tukul besi. Nanti dia pegang tukul besi ni, dia pusing. Okay, sampailah kelajuan yang dia nak, dia akan lepaskan tukul besi ni dan tukul besi tu jatuh pada satu jarak yang jauh di depan sana. Siapa lagi jauh dia menang lah, macam tu. Okay, so perbuatan atlet ni adalah perbuatan untuk rotate, dia pusing. So the hammer akan berada dalam satu rotation, okay, motion bulat. Saya padam dulu yang ni. Okay, dan sudah pastinya kita boleh kata bahawa ini merupakan ataupun merujuk kepada tajuk centripetal force, daya memusat. Okay, so the centripetal force acting on the hammer when rotated is the tension of the spring. Okay, daya memusat yang bertindak dalam rajah 7 ni adalah daya yang bertanggungjawab untuk menghasilkan tegangan kepada tali tersebut. Ni tali dia ni. Betul tu, memang pun. So what is a centripetal force? Tadi saya dah bagi tahu dah kan. So this one is dalam bentuk ayat. So it is a force that, suatu daya yang makes object
move in circular path. Dia adalah ianya satu daya. Daya tu bukan untuk menggerak, sekadar menggerakkan saja objek, bahkan akan menyebabkan objek tu bergerak dalam satu laluan membulat, circular path. Okay, with direction. Ni kita nak cerita direction siapa? Bukan direction objek tu, direction of the force, iaitu the centripetal force. Okay, arah dia macam mana? Arahnya adalah sentiasa menuju ke pusat putaran. Direction towards center, tengah, of curvature. Center of curvature ataupun boleh juga center of rotation, putaran. So, bila tukul besi tu pusing, dia akan menghasilkan suatu daya memusat. Arah dia sentiasa bertindak ke arah pusat putaran. Ni pusat dia. Okey. Inilah kita panggil sebagai centripetal force. Okey. So, itu menjawab soalan B. Satu lagi benda awak kena ingat bahawa jika tukul besi itu dilepaskan, maka tukul besi itu akan bergerak pada satu arah. Bergerak pada satu arah yang bersudut 90 darjah kepada F. Yang itu dipanggil sebagai the direction of linear speed. Linear speed. Sebab tu kita tengok bila atlet dalam TV, dia nak lepaskan, dia kena pastikan kedudukan atlet tersebut betul-betul pada bukaan jaring tu, barulah dia lepas, supaya tukul ataupun hammer tu boleh bergerak pada arah yang paling lurus. Taklah dia tersangkut dekat tepi ni, paling lurus dan paling jauh lah. C, the hammer of mass 4 kg, ni mass M, rotated in a horizontal circle of radius 1.6 meter, radius R, with a linear speed this much, linear speed V. Calculate the centripetal force acted on the hammer. Centripetal force formulanya M V square bahagi dengan R. M V square bahagi dengan R. Yang ini awak kena pastikan jisim berada dalam kg. Dalam kg tak? Kg dah. Settle 4. Darab dengan radius. Radius pula kena pastikan dalam meter. So dah dalam meter dah. Jangan lupa kuasa 2. Bahagi dengan R. Sorry. Adakah saya tersilap? Silap kat situ. R dekat bawah 1.6 dekat sini. V dekat situ. V kita padam balik. Sekejap. So tadi saya silap tadi. V sebenarnya 25 kuasa 2. Right. So tekan calculator, simple maths, awak akan dapat centripetal force dengan nilai 1562.5 Newton. Pastikan jawapan awak disertakan bersama-sama dengan unit yang betul untuk centripetal force. Tak payah pening-pening lah. Centripetal force tu adalah sejenis force. Maka kita akan letakkan unitnya sama seperti daya-daya lain, iaitu
Newton. Next, soalan 7 dia akan ada esei jenis struktur. Dia esei tapi duduk dalam struktur. Dia dah bagi awak apa yang awak nak explainkan lah. Contohnya macam soalan ni lah di table 7 shows the characteristics of FGH hammer throws involved in a hammer throw sports event. So ada 3 pilihan F, G dengan H dengan length of steel dan linear speed yang berbeza. Jadi soalannya, based on the specifications, state the suitable characteristics of the hammer throw that has the kat sini awak kena fokus, highest rope tension when it is rotated. Ini kehendak soalan. Maka jawapan awak mestilah menjurus kepada kehendak ni. Bukannya reason lain, bukan jawapan-jawapan lain. Jadi untuk meningkatkan ketegangan pada tali, yang pertama panjang tali tu. Adakah kita nak pilih panjang tali tu, tali yang panjang ataupun tali yang pendek? Jawapannya kita kena cari ataupun kita kena pilih tali yang pendek, short. Tali yang pendek. Kenapa tali yang pendek? Kita boleh menghasilkan greater centripetal force. Greater centripetal force. Macam mana kita nak tengok hubungan ni? Melalui formula centripetal force. Saya tulis semula ya. So the shorter the length of steel string merujuk kepada radius. Kalau tali lebih pendek, maka radius lebih pendek lah. Apabila radius makin pendek, maka melalui formula ni jelas kita nampak nilai centripetal force akan bertambah. So apa hubungan dia pula dengan rope tension? Tadi kan soalan dah bagi tahu. Soalan kata kalau centripetal force itu rotate dengan daya yang lebih besar, maka tension of the string juga akan jadi makin besar. Itu hubungan dia lah. Lagi tinggi centripetal force, lagi tegang tali tersebut. Selesai nombor 1. Nombor 2, adakah kita nak pilih dengan linear speed yang lebih ataupun linear speed yang rendah? Jawapannya adalah greater linear speed. Greater linear speed. Sama juga kalau kita letakkan hubungan dengan formula tadi, F C sama dengan mv square bahagi R. Apabila nilai linear speed linear speed bertambah, maka nilai centripetal force juga meningkat. So for the same reason lah, kita boleh cakap bahawa produce greater centripetal force ataupun centripetal acceleration, pecutan memusat. Ini kita belajar lain lah nanti. So berdasarkan ni, yang mana satu yang paling tepat? Jawapannya adalah H lah. Yang ni paling pendek talinya, yang ini paling laju linear speednya. So jawapannya H. Sedikit penambahan ataupun peringatan dalam bentuk teknik menjawab. Pastikan, cuba tengok ya, jawapan-jawapan saya tidak langsung menyentuh nombor. Saya tak tuliskan jawapan nombor. So avoid using number in any answer involving essay. Sama ada essay tu duduk dekat soalan 7 ke, soalan 8 ke, section B ke, section C ke, semuanya jangan tulis nombor. Ini saya pesan dekat pelajar selalu. Tapi ada je yang buat, ada je yang tercicir.
So ingat, bukan nombor yang awak isi, tapi awak isi dengan perkataan berupa perbandingan ataupun sifat. Sifat dia lebih besar, lebih kecil, lebih pendek, lebih panjang, lebih tebal, lebih nipis. Yang itu yang awak isi, bukan nombor. Okay, bukan nombornya, tetapi sifatnya. Kalau dia tulis sini panjang tali, okay, maksudnya panjang atau pendek lah. Laju linear, laju atau perlahan lah. Ataupun more ataupun less, boleh jawab macam tu juga. Greater ke, less ke, macam tu teknik je. Sambung nombor 8. Soalan 8 pun sama, kejap lagi kita akan jumpa. Macam ni, soalan sini pun sama. Ingatnya jangan letak nombor. Okay. So nombor 8, sekejap saya ubah dulu kepada pointer pen. Okay. 8, diagram 8.1 shows an airplane when it is at cabin altitude, which is this much, and when it is at cruise altitude, this much. Okay. Lagi apa lagi? At cabin altitude, the pressure inside the cabin is this much. That is equals to the atmospheric pressure at equivalent altitude. The atmospheric pressure drops to as low as 22.8 kilopascal at altitude of this much. Okay, dekat cruise altitude lah. Pressure dia akan turun kepada banyak ni. Okay, tengok gambar sikit ni. So dia naik, lepas tu sampai dekat cruise altitude, pressure akan jadi low. Turun bawah, dia jadi tinggi. Itu lebih kurang tu gambar rajah dia tu untuk kita tengok dan cuba dapatkan gambaran ataupun idea awal lah. Idea awal. Okay. So define atmospheric pressure, soalan A. Kalau simbolnya kita tengok PATM, ni adalah simbol untuk atmospheric pressure. Apa itu atmospheric pressure? Atmospheric pressure ni kalau kita pergi dekat mana-mana bahagian pada permukaan bumi, nescaya awak memang sedang ditekan oleh suatu jenis tekanan. Okey, iaitu dipanggil sebagai tekanan atmosfera. Sebab apa ada tekanan atmosfera? Sebab ada udara. Punca dia kena ingat ya pelajar, udara. Sebab dalam bumi ataupun di sekeliling bumi, kita ada atmosfera yang fungsinya untuk menakung atau menghalang udara daripada terlepas keluar. Okey, atmosfera tu dia macam Tupperware lah lebih kurang. Okay, ni adalah analogi je, bukan Tupperware. Nanti awak cakap Cikgu Zul cakap atmosfera tu Tupperware. Bukan, dia analogi je. So udara ni pergi mana? Udara ni disebabkan udara ada jisim, air has mass. Awak belajar dulu. Jadi semua udara juga ada berat. Maka berat udara tersebut semuanya turun ke permukaan bumi. Kalau ni bumi, Allah, jatuh pula. Kalau ni bumi, ini atmosfera. Ni pasir yang dulu-dulu pun saya cerita juga ni. Okay. Ada udara di sekeliling. Semua udara ada berat. Jadi bila udara ada berat, semua udara akan menekan permukaan bumi. Sebab apa menekan permukaan bumi? Sebab ditarik oleh pusat bumi. Sebab tu semua objek yang berada di dalam ataupun di permukaan bumi akan merasai tekanan atmosfera. Itu secara ringkas lah. Okay, in a formal way, how do we describe the atmospheric pressure? It is actually the pressure, of course. Okay, it is the pressure disebabkan oleh due to the weight, berat. Berat apa tadi? Siapa puncanya? Weight of air, udara. Weight of air. Okay, dan udara tersebut acting, bertindak. Acting on the
surface. Okay, a thing on the surface of Earth. Itulah secara ringkas dia ya. Tapi kadang kita baca, bila awak cuba menghafal kan, kalau awak tak buat dalam bentuk jalan cerita, awak memang susah nak hafal tekanan atmosfera ni apa. Kita tahu dia memang, kita duduk saja ni pun memang ada tekanan atmosfera. Awak tengah tengok video saya ni pun ada tekanan atmosfera yang sedang menekan awak dan juga objek sekeliling awak. Tapi bila kita nak buat ayat tu kan, kadang-kadang ada difficulty. Jadi buat dalam bentuk cerita-cerita sikit lah. Macam tu. Ni cerita dia. Okay, B. How might the human's rate of breathing change at high altitude? Macam manakah keadaan ataupun apa berlaku kepada kadar pernafasan manusia apabila manusia itu berada pada altitude yang tinggi? Jangan pula awak blur. Altitude ni maksudnya ketinggian. Kalau kita kata altitude tinggi, maksudnya dekat gunung, dekat bangunan yang tinggi. Gunung lah kan. Gunung. Okay, 2 markah. Mula-mula letak dulu apa jadi. Okay, kita letak dulu apa jawapannya. Bila kita naik tempat tinggi, kita akan jadi tercungap-cungap. Tercungap-cungap means that we are trying so hard to find air. Kita nak cari udara, atau lebih tepat kita nak cari oksigen. Badan meronta-ronta nak cari udara untuk bernafas. Okay, so jawapannya, bila kita pergi tempat tinggi, kadar pernafasan kita akan meningkat. Maksudnya kita jadi tercungap-cungap tu, maksudnya kita bernafas lebih kerap. Okay. Sebab apa jadi macam tu? Kerana di tempat tinggi kurangnya udara. Kalau saya boleh lukis kat sini, tengok ini tempat tinggi, ini tempat rendah. Udara ni disebabkan ada berat, udara akan banyak duduk di permukaan bumi, iaitu di permukaan yang paling rendah. Dia akan ada banyak. Tapi bila di tempat tinggi, jumlah partikel udara adalah sangat kurang. This is more, this is less. Memang norm dia macam tu. Di tempat tinggi, di tempat tinggi jumlah udara sangat kurang. Kalau di tempat rendah, jumlah udara sangat banyak. Sebab apa? Udara mempunyai berat, udara lebih banyak berada di permukaan bumi. Dekat bawah-bawah lah, altitude rendah. Sebab tu logiknya kalau awak tengok, kalau cerita Netflix tu dia ada 14 Peaks. Cerita 14 Peaks tu cerita pasal warga Nepal tu yang buat world record untuk mendaki 14 peak dalam masa beberapa bulan saja. Okay, tu world record lah. Bila dia nak pergi tempat tinggi kan, kalau regular, apa dia panggil, climber, biasanya kita akan pakai kelengkapan untuk bernafas apabila kita nak peak. Maksudnya kita nak pergi dia punya puncak dia tu, kena pakai supply of oxygen, kerana di puncak akan terdapat kurang udara ataupun kurang oksigen. Jadi boleh jadi kat atas sana dia tercungap-cungap, dia ada problem untuk buat decision, dia boleh mati kat sana lah. Okay, dia boleh hilang tenaga dan juga pertimbangan untuk turun semula. Itu lebih kurang. Awak boleh tengok dekat Netflix ada 14 Peaks. Okay, explain your answer. So dekat explanation ni awak boleh tulis lah, air molecules is less. Dah kenapa reaction dia lambat pula. Air molecule is less, the atmospheric pressure juga akan less. Ataupun awak boleh cakap the percentage of air ataupun oksigen juga less. Okay, di tempat tinggi ni ada 3 benda lah. Pertama, udara kurang. Bila udara kurang, tekanan udara di situ juga kurang.
Okay, kenapa? Sebab tekanan udara bergantung kepada jumlah molekul. Kalau molekul tu kurang berlanggar di tempat tu, bermaksud tekanannya rendah. Ni konsep tekanan udara. Awak dah belajar dulu lagi. Sepatutnya dah master lah. Okay, C. Most commercial jets use air that enters the jet engine to provide air to the cabin during flights. Okay, seperti mana yang inilah. So, kita naik kapal terbang. Kalau pernah naik kapal terbang tu, kita tak ada tingkap. Okay, tak ada tingkap. Tak ada tingkap untuk kita buka nak ambil udara lah. Because we are moving very fast. Okay, we are moving very fast. Macam mana kita boleh bernafas pula dalam kabin tu? So, inilah puncanya. Sebab ada di kawasan enjin kapal terbang tu, ada satu dipanggil saluran udara untuk membawa udara ke dalam kabin. Okay. The air is then processed, cooled and finally piped into the cabin. Udara ni of course udara yang panas lah kan dekat atas. So disejukkan, diproses, disejukkan. Kemudian barulah dimasuk ke dalam kabin. The pressure in the cabin is kept between this range to ensure that the passenger and the flight crews can breathe easily. Tekanan dekat dalam kabin mestilah satu tekanan yang human being biasa dekat permukaan bumi. So kita biasa dalam range ni, dekat dalam kabin pun dia suits the range lah, supaya kita boleh bernafas dan kita tak panik lah naik kapal terbang kan. Bila naik di tempat tinggi sikit, tiba-tiba tekanan dia berubah, terlampau rendah ke terlampau tinggi ke, kita dah mula panik dah susah dah nak bernafas. Okay, so itu teknologinya ada. Bukan sekadar kita buat satu enjin yang powerful, terus-terus kita boleh buat satu kapal terbang yang kita boleh buat komersial. Ni dia punya beza lah. Beza kapal terbang teknologi dulu dan sekarang lah. So, what is the method can be done to ensure that the passenger of the airplane can get enough at high altitude? Enough air, okay? Udara yang cukup. Jadi, metodnya apa? Kaedah, mana dia? Okay. Dekat sini, apa ni? Apa soalan dia? Okay, boleh letak dekat sini increase the rate of air at absorption. Okay, meningkatkan kadar penyerapan oksigen. Kenapa kita nak macam tu? To allow more air into cabin. Lebih banyak udara masuk ke dalam kabin. Okey. Awak boleh buat jawapan-jawapan yang sesuai lah dekat sini. Nombor 2, suggest action to be taken if there is passenger suffering from a lack of oxygen absorption in his lung during the flight. Kita dah buat dah, cantik dah. Tapi special case, ada pula penumpang yang memang pada range ni pun dia ada kesukaran untuk bernafas. So caranya adalah yang ni kita guna use oxygen mask. Dekat kabin tu kan, dekat bahagian atas tu kita ada satu button teruang untuk keluarkan oxygen mask. Especially kalau berlakunya kecemasan. Bila berlaku kecemasan kan, pressure kabin tu mungkin berubah. Okay, ataupun kita mengalami kapal terbang mengalami perubahan ketinggian yang secara mendadak. Maksudnya dia jatuh mendadak ke, dia naik mendadak ke. So tekanan dalam kabin tu mungkin akan berubah dan tidak berada dalam range ni, menyebabkan sesak nafas lah. Penumpang menjadi sesak nafas. Sebab tu bila emergency, awak tengok dalam movie pun, bila ada emergency tiba-tiba the oxygen mask tu semua sekali akan turun daripada ceiling atas tu lah. Jadi bolehlah pakai untuk supply
enough oxygen. Okay, supply enough oxygen. Kalau tak nampak tu, maksudnya saya tertulis dekat bahagian bawah tu lah. Tak apa, saya dah sebut dah, supply enough oxygen. Alright. So bahagian terakhir untuk nombor 8, tandakan betul pada reka bentuk tingkap yang boleh menampung perbezaan tekanan udara yang selamat antara bahagian dalam dan luar kapal terbang. Okey, yang ni kawasan dalam, belah kiri dalam, sebelah kanan luar. Ni body dia. Kalau saya nak lukis, maksudnya macam ni lah. Akan buruk tu, tapi lebih kurang macam ni. Ni body kapal terbang, ni dalam dia. Ni luar dia. Tingkap design macam manakah yang paling efisien lah, yang paling tahan sekali? So jawapan dia this one. Okay, yang nombor 2, kerana desainnya awak tengok dekat sini ya. Ni kawasan tingkap dia ni. Tingkap dia. Okay, dia curve outwards. Yang ni curve inwards. Itu beza dia lah. So tekanan akan berlaku di antara dalam dan juga luar kapal terbang. Okay, tengok sini. Di luar kapal terbang, hal laju udara sangat tinggi, maka tekanan di luar adalah sangat rendah. Okey, ni prinsip apa? Prinsip Bernoulli. Saya highlight ni. Tekanan rendah. Okey, dekat dalam kapal terbang, velocity-nya rendah, maka pressure-nya tinggi. Saya bulatkan yang ni. Okey. So, tekanan sentiasa bertindak daripada tekanan tinggi, tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Meaning to say, ada suatu tekanan yang bertindak ke arah sini. Daya bertindak ke arah sini. So, kalau menggunakan design ni, nampak dia tersekat dekat sini lah. Tingkap tu sukar untuk tertolak keluar. Kalau buat design macam ni, nampak ni, this mirror will be easily slide out. Dia akan tertolak senang. Okay. Nombor 1 ni mungkin juga betul, tapi kurang tepat lah. Takkan buat flat kot. Bentuk kapal terbang kalau flat pula tak sesuai, kurang aerodinamiknya. Okay. So ni jawapannya lah. Okay. Reasonnya adalah apa tadi reason dia? Di 2 markah Okay. So bila 2 markah 2 point. The pressure is greater, the air pressure is greater on the outside of airplane. Okay. Dekat the pressure is greater on the inside. Silap pula dah. Okay. Dalam tekanan lebih kuat. Mana dia pointer saya? Inside of the airplane. So tekanan tinggi dekat dalam. Okay. So the apa panggil? The window will be able to withstand withstand the pressure difference. Okay, jenis cermin ini dapat menahan beza tekanan daripada dalam kapal terbang dan luar kapal terbang. So dia tak boleh nak slide out lah. Dia tersekat. Buat design ni dia menyekat sebab kecil di sini, kecil di luar. Ni kecil, yang ni besar di luar. Kat sini ni memang boleh tertolak keluar ni. Tak cukup kukuh. Okey. Seterusnya soalan bahagian soalan 9.
10 dan 11 saya tak jawab semua ya, saya minta maaf. Saya tak boleh tunjuk semua untuk jimatkan masa. Saya cuma khaskan untuk esei sahaja. Esei sahaja. Jadi kalau nak tengok ataupun ada soalan nak tanya bahagian B dengan C ni, soalan struktur, boleh DM dekat IG lah, boleh snap gambar, mungkin saya boleh cerita dekat situ lah. Okey, so soalan 9 ni soalan 9 ya. Saya terus pergi ke soalan esei. Okey, saya pakai highlighter je lah kat sini, insyaAllah. Kita cuba bincangkan esei lah pula. Okay, esei sahaja. So, diagram 9.2 shows a floor plan of cluster house. Okay, cluster house ni apa? House ataupun rumah yang berkongsi sisi ataupun dinding. Dinding ni, rumah ni ada berapa ni? Ada 4 rumah. Berkongsi sisi, ada 2 sisi yang dikongsi setiap rumah. Tu panggil rumah cluster. Okay, detached. Dia bersambung. This house has only one entrance door while the windows are only at the front and the side of the house. So dia ada depan dengan tepi sahaja. Okay, tujuannya apa? Adalah minimize the land use. Jadi untuk buat rumah dalam satu kawasan yang limited, tapi nak buat banyak unit, so boleh buat rumah jenis cluster. Tu maksud dia. Okay, so dalam soalan ni diberikan 4 jenis cluster model, cluster house model, PQRS. Okay, dengan ciri-ciri yang berbeza, 4 ciri berbeza. Soalan tanya apa? Explain the suitability of each house specification and determine the most suitable cluster house model to ensure, okay, kat sini highlight, to ensure the inside of the house is not hot. Itu adalah kehendak soalan. Bukan cantik, bukan apa-apalah. Okay, bukan untuk kelihatan cantik ke murah ke apa benda ke, bukan. Okay, fokus utamanya adalah untuk pastikan rumah yang anda pilih itu adalah rumah yang pada akhirnya rumah yang tidak panas. Boleh duduk selesa lah, sejuk rumah tu. Okay, ingat soalan esei anda, terutamanya soalan 9, soalan 9 dan 10, soalan decision making. Maksudnya awak kena pilih satu sahaja dan explain satu itu sahaja. Kalau awak pilih P, awak cerita pasal P je. Kalau awak pilih R misalnya, awak cerita pasal R saja. Jangan pula awak pilih P tetapi awak cerita kenapa awak tak pilih Q. Macam tu. Kan ada orang macam tu. Kan? Mesti ada punya. Okey, kenapa saya tak suka Siti? Sebab saya suka Zain Azin. Macam tu. Pula. Kan? Dah kenapa macam tu? Cerita kenapa saya tak suka Siti, sebab Siti menyanyi tak sedap, contoh. Mestilah menjurus kepada apa yang awak pilih. Itu analogi dia lah. Okay, so cutting short, bila kita tengok rupanya kita nak pilih R. Kita decide untuk pilih R. Okay, kenapa R? Cuba tengok bilangan tingkap dia 4, jarak dari lantai ke ceiling 3.3. Okay, dia menggunakan dinding daripada bata yang berlubang-lubang, berongga, dan juga jenis bumbungnya adalah jenis konkrit. Okay, paling pun awak mesti ada satu karakteristik yang awak dah decide. Contohnya floor to ceiling distance. Ni maksudnya daripada lantai rumah tu sampai ke ceiling dia tu, adakah nak ceiling dia tinggi atau ceiling dia rendah? Okey, jawapannya mestilah ceiling tinggi. Sebab ceiling tinggi rumah tu jadi sejuk. Okey, tingkap mesti banyak. Okey, batu bata berongga ni dan juga konkrit. Kejap lagi kita tengoklah reason dia. So bila awak pilih R, awak akan cerita berkenaan dengan R sahaja. Buat dalam bentuk table. Okey, pertama, more number of windows. Tengok kat sini. Buat kali kedua untuk video ni, saya cerita bahawa jangan letak nombor. Jangan isikan ciri-ciri dengan nombor. Sebab apa? Dekat sini awak nampak ada nombor, awak pun tulis, okey, jumlah tingkap adalah 4. Contohlah kan, jumlah tingkap adalah 4. Jarak dari lantai ke ceiling adalah 3.3 meter. Jangan letak nombor. Letakkan perkataan sifat. Tinggi ataupun rendah, banyak
ataupun sikit. Itu patutnya awak isi. Okey. Sama juga jarak dari lantai ke siling tinggi. Bahan dinding daripada batu bata. Yang ni memang tak ada pilihan sebab bukan nombor. Awak cuma salin ajalah. Okey. Kemudian jenis bahan bumbung daripada jubin konkrit. Dan bagikan reason-reason yang berupa konsep fizik. Contoh, banyak tingkap. Sebab apa banyak tingkap? Banyak pengaliran udara. More air can flow. Allow more air flow. Boleh juga. Okey. Kedua, jarak dari lantai. Kenapa kena tinggi? Tinggi kerana good ataupun better air ventilation, pengudaraan yang lebih baik. Kalau siling awak tinggi, udara panas, kan udara panas dia kurang tumpat. Jadi udara panas sentiasa berada di atas. Kalau siling awak tinggi, udara panas awak jauh daripada awak. Dia duduk atas sana, jauh pada awak. So awak tak rasa panas. Sebenarnya ada udara panas, tapi sebab jauh pada awak, so awak tak berasa panas. Kalau lah siling tu rendah saja, maka udara panas tu, bayangkan siling awak betul-betul dekat ubun-ubun awak ni, tinggi awak. So udara panas tu memang duduk kat muka awak, panas lah. Memang panas. Okay. So good ataupun better air ventilation. Kenapa pakai bata berongga? Kerana bata berongga menyebabkan ni dinding lebih lambat panas. Okay. Ataupun awak jawab juga kayu. Kayu pun boleh. Kalau awak jawab kayu boleh ke? Tak boleh lah sebab awak pilih R. Kalau awak pilih yang lain, boleh lah awak cerita kayu. Tak boleh cerita kayu lah. Hollow bricks. So hollow bricks have high specific heat capacity. Okay. And then yang ni saya kurang pastilah kenapa berongga high specific heat capacity. Saya rasa lebih kepada kekuatan dinding tersebut. Okey, kekuatan. Sebab bata berongga dia stronger daripada bata yang regular lah. Saya rasa ni mungkin bata jenis yang tanah liat tu kot. Okey, itu saya kurang pastilah. Alright. So, bumbung pula daripada jubin konkrit. Jubin konkrit ni tahan lama lah. Dan juga mempunyai high specific heat capacity. Apabila nilai C sesuatu objek besar, maka dia jadi lambat panas. Okey, lambat panas. Jadi pada waktu tengah hari, rumah orang lain dah panas dah, tapi rumah awak tu masih belum lagi panas sebab dia lambat panas. Walaupun matahari yang sama, duduk sebelah-sebelah. Rumah duduk sebelah-sebelah, bumbung lain-lain. Bumbung jiran awak bumbung zinc. Bumbung awak adalah jubin konkrit. So rumah jiran awak panas dulu banding dengan awak. Lebih kurang macam tu. Jadi state your answer. I choose R ke, R is most suitable ke, ataupun R sahaja pun pemeriksa akan tanda insyaAllah. Kemudian nyatakan semula ciri-ciri itu. More number of window, the distance between ceiling and floor is high, the material of the wall is bricks, and the material of the roof is concrete tile. Nyatakan semula, awak dapat markah yang terakhir kat situ. Okey, terus ke nombor 10. Pun soalan esei juga. Kali ni di bawah tajuk elektrik, kata silap saya ni, electricity lah. This is a waffle maker dengan power rating this much. Okey, kemudian dia tunjukkan 4 jenis pembuat wafer. Ada 4 jenis J, K, L, M dengan spesifikasi berbeza. Boleh secara ringkas kita tengok kat sini. Dia ada number of turns of heating element. Maksudnya bahan pemanas tu dia lilit berapa kali. Kalau dia ada 3 lilitan, maksudnya 3 lah tu, 3 lilitan atau 1 lilitan saja. Oh, 1. Kemudian type of material used as the heating element. Okey, bahan pemanas tadi tu yang 3 lilitan tu, 1 lilitan tu diperbuat daripada apa? Copper, nichrome. Okey, kemudian rate of oxidation, cepat karat ke lambat karat. Ini belajar dalam kimia kan. Bila kita ada satu material yang oxidize, maksudnya dia telah pun berkarat. Itu kena ingat tu.
Kemudian nilai fuse. Ada yang 3 ampere, ada yang 5 ampere. Tengok soalan. Ini kehendak soalan dia. Jelaskan kesesuaian bla 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 paling sesuai untuk memasak wafer dalam masa yang singkat. Itu kehendak soalan dia. Bukan paling sedap. Okey, tapi paling singkat. Dia nak masak cepat. Letak-letak aje 2-3 saat, siap. Siap dah wafer. Okey. So ciri-cirinya apa? Pertama, bilangan lilitan, number of turns mestilah banyak. Ingat je, dekat sini kita sekali lagi tidak menulis nombor. Berapa kali dah saya cakap jangan tulis nombor. Samalah juga ni. Yang soalan tadi tu. Okey, sama dengan soalan tadi tu. So, kenapa kita nak number of turn banyak? Puncanya ataupun reason behind is how we produce a high resistance. Jadi, bila kita gulung banyak, wire tu jadi panjang. Okay, kalau 3 gulung dengan segulung, bermaksud 3 gulung lagi panjang wire dia. Bila wire panjang, rintangan jadi besar. Bila rintangan besar, menghasilkan lebih banyak haba. Awak tak perlu explain semua benda dekat sini. Awak cuma tuliskan satu daripada 3 ni. Satu daripada 3 ataupun 4 ni lah. Kalau saya suka pelajar explain dalam bentuk rintangan menjadi tinggi, rintangannya bertambah. Okey. Kedua pula apa? Bahan. Okey, bahan yang cepat panas adalah nikrom. Ini tak boleh letak lebih besar lebih kecil lah, sebab dia memang nama bahan. Jadi awak tulis saja nikrom. Kenapa? Kerana nikrom mempunyai rintangan paling tinggi, ataupun antara nikrom dengan copper, nikrom lebih tinggi rintangannya. Okey, ingat ni, copper ni adalah bahan yang kita guna dalam wire biasa yang buat wiring tu, copper. Jadi copper kita pilih untuk buat wiring sebab rintangannya agak rendah. Rintangannya agak rendah. Kalau awak buat guna copper, nescaya saya rasa 4 minggu, 3 minggu, 4 minggu jugalah awak punya wafer nak masak, sebab rintangannya rendah. Lebih kurang macam tu ya. Kemudian kadar pengoksidaan. Okey, kadar pengoksidaan, low oxidation. Kenapa? Tidak menjadi berkarat dengan cepat. Ini kimia lah. Kemudian fuse. Yang ini kan, awak kena kira jumlah arus yang mengalir. Yang soalan ni, jawapan ni dapat 4.17 tu hasil daripada pengiraan arus yang mengalir. Arus yang mengalir. Okey, macam mana dapat nombor tu? Saya tunjuk. Kita payung. Okey. So, daripada power rating, kita ada maklumat voltage dan juga power. Kita boleh cari jumlah arus yang mengalir di dalam alatan elektrik ni. Macam mana? Kita pakai formula P sama dengan IV. Okay, so I sama dengan P bahagi V. Okay, ambil nilai power 1000 bahagi 240. Dapatlah nilai arus tadi tu berapa? 4.17 ampere. Ini adalah arus yang mengalir di dalam litar, di dalam alatan ataupun pembuat wafer ni lah. Okey. Jadi macam mana pula jawapannya boleh jadi 5? Macam mana jawapan boleh 5? Ingat, untuk memilih fuse, okey, anda mestilah pilih suatu nilai fuse yang ni keyword dia, slightly higher. Dia bukan setakat tinggi saja, tapi tinggi sedikit. Dia tak boleh ambil 7 ampere atau 9 ampere atau 12, 13 ampere. Tak boleh terlampau tinggi. Must be slightly higher, tinggi sikit saja. Apa fungsi fuse ni? Fuse ni, dia akan mula melebur, dia punya komponen di dalam tu akan mula melebur
Kalau kita pilih 5, okay, fuse tu dalam dia, komponen dia akan mula melebur jika arus yang mengalir adalah sebanyak 5. Jika arus yang mengalir adalah sebanyak 5. So arus dalam liter berapa? 4. Sepatutnya kekal 4. Sepatutnya kekal 4. Baru fuse tak melebur. Tapi katalah alatan ni dah lama sangat, maka akan berlaku faulty ataupun arus yang mengalir akan jadi lebih tinggi daripada 4.17. Misalnya arus yang mengalir tiba-tiba jadi 6. Maka apa berlaku? Fuse akan melebur, menyebabkan arus tidak dapat masuk ke dalam wafer dan wafer kekal tidak rosak. Sebab arus yang masuk dalam dia adalah terkawal dan jumlah yang terkawal yang sepatutnya. Itu fungsi fuse ya. Itu fungsi fuse. Awak dah belajar dah. Dalam RBT pun belajar. Dalam sains pun belajar. Kejap Okey. Jadi kita pilih slightly higher. So kita pilih 5, fuse 5. Okay, slightly higher. Kalau saya ni slightly higher than 4.17 because to ataupun to apa dia panggil mengelakkan, to avoid the wafer maker from getting rosak lah, broken. Okay, ataupun damage. The word is damage, bukan broken, damage. Okay, last kali pilih K. Okay, awak pilih K. Kenapa awak pilih K? Kerana K, cerita balik lah, dia ada many number of turns, dia gunakan nichrome, dia gunakan low rate oxidation dan juga fuse sebanyak 5 ampere, cukup 10 markah. Okay, last one, bahagian C. Bahagian C soalan 11. Okay, bahagian B tadi ni soalan 9. Ni soalan 9. Okay, dan juga soalan 10 berada dalam bahagian B. Awak nanti dalam SPM pilih satu, wajib jawab satu soalan daripada sama ada soalan 9 atau soalan 10. Okay, pilih mana-mana satu. Kalau jawab dua-dua, pastikan salah satu tu yang paling strong tu awak jawab dulu. Yang mana awak rasa macam, okay, yang ni boleh pergi jauh ni soalan ni, aku boleh jawab banyak. Okay, jawab yang itu dulu. Kemudian jawab soalan 11. Kerana soalan 11 adalah soalan wajib jawab. Dia ada satu soalan saja awak wajib jawab. Lepas soalan 11, barulah kalau awak ada masa, plenty of time, barulah awak cuba-cuba jawab soalan yang belum awak jawab pada section B tadi. Misalnya tadi awak pilih 9 kan. 9 ni awak rasa awak boleh makan ni soalan ni. Jawab. Okey, selesai. Lepas tu pergi buat soalan 11. Selesai. Ada masa lagi banyak. Katalah ada lagi setengah jam misalnya. Awak dah semak semua dah. Ada setengah jam ni. Baru cuba buat nombor 10. Cuba-cuba saja. Tapi pilihan awak lah. Okey, soalan 11. Ingat ya, soalan 11 wajib jawab. Soalan 9, 10 jawab satu sahaja. Okay, diagram 11.4 shows a large number of vehicle using bridge during peak hour. Okay, ni jambatan lah kan. Using appropriate physics concept suggests the modification of the bridge structure so that it is safer. Okay, based on the characteristic of cable, tower and pillar. Okay, apa beza essay sekarang dengan essay tadi? Essay yang sebentar tadi, kita diberikan pilihan JKLM, okay, ataupun yang ni PQRS. So you are going to decide one of them. Okay, awak akan decide dan pilih satu daripada pilihan-pilihan itu. Itu dipanggil making decision essay. Sekarang ni soalan 11 daripada section C, awak buat essay juga, tapi tidak diberikan pilihan. Dia tidak diberikan pilihan, awak hanya diberikan soalan, lepas tu fokus soalan dan juga sedikit ciri-ciri apakah poin-poin yang awak akan guna untuk menjawab esei itu. Itu beza dia ya. Kalau awak tanya beza lah, kenapa banyak sangat esei? Jawapannya ada 2 esei je. Bahagian B ada esei making decision ataupun decision making. Bahagian C ada 1 esei
yang awak kena suggestion ataupun modification. Dia panggil modifikasi. So yang ni antara modificationnya. Sekejap saya tukar pada highlighter. Okay, in terms of yang pertama, kabel. So kita ambil kabel tu, nak pakai kabel yang kuat, ataupun kita boleh kata juga kabel tu diperbuat daripada keluli, steel kan, man of steel. Kenapa Superman kita panggil man of steel? Kenapa bukan man of copper ke man of aluminium ke? Bukan sebab steel are very strong, kuat. Sebab tu Superman kuat kan. Dinamakan man of steel. To withstand bigger force, not easily break, not easily rust. Boleh juga. Okay, safer lah, safer. Selamat lah, bila dia kuat selamat. Tak patah. Boleh menampung kenderaan yang lebih berat. Tak adalah kereta je boleh lalu. Bas boleh lalu. Crane boleh lalu. Okay, kedua dari segi tiang, tower. Okay, tower dia pula macam mana? Dibuat daripada konkrit ataupun strong pillar. Kalau awak tak boleh mention dia punya material, mention dia punya sifat. For the same reason lah, withstand bigger force, not easily break. Kemudian pillar pula. Mana dia? Pillar ada tak kat sini? Okay, pillar, height of pillar is high. Okay, maksudnya kita ambil tiang yang, pastikan tiang tu tiang tinggi, mengelakkan daripada air naik ke atas bridge. Ni tiang ni kat bawah ni. Kalau awak tulis tiang itu banyak pun boleh, more pillar. Bila more pillar, dia akan jadi lebih stabil, dapat support lebih banyak berat. Okay, lagi tiang tu pula kita boleh, bukan tiang biasa-biasa, bukan tiang macam tiang palanggul tu. Dia mesti tiang yang mempunyai diameter yang besar, kerana lebih stabil, lebih kuat, lebih kukuh. Okay, kemudian ini macam sama je. Okay, menara keluli. Menara keluli ni, menara ni kan mestilah diperbuat daripada keluli. Sama juga bigger force. Okay, kabel, many number of cable, sama juga withstand more force ataupun load. Okay, jadi lebih stabil. Kemudian kabel tu pula bukan kabel yang lendut-lendut. Kabel tu pula mesti ada high tension. Okay, because it is not easily break. Ni kabel ni sebenarnya untuk pegang jambatan tu daripada terputus. Tu guna je kabel. Okay, so yang ini jumlah markahnya sama macam section B, 10 markah. Jadi misal kata soalan, saya dipahamkan ataupun secara ringkas saya tengok kebanyakan soalan pada bahagian C tidak akan memberikan cadangan dengan bilangan yang cukup. Okay, maksud saya macam ni. Kabel contohnya, awak ambil kabel, awak cakap kabel tu kabel yang kuat, tower yang tinggi, pillar yang tinggi. Awak baru ada 6 markah. Macam mana dapat 6 markah? Okay, awak cakap kabel tu kabel yang kukuh, lepas tu reason dia 2 dah markah. Kemudian tower tu tower tinggi, kemudian reason dia kenapa, 2 lagi markah. Pillar tu pula pillar yang tinggi, lepas tu awak tulis reason dia, 2 markah. Situ 2 campur 2 campur 2 baru 6. Jumlah markah berapa? 10. Jangan lupa untuk menambah ciri lain ataupun explain more. Selain daripada kabel tu kabel yang kuat, awak boleh cakap kabel tu kita tambahkan bilangannya lebih banyak. Okay, sampai berapa awak nak tambah ni? Pastikan ada sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya 5. Sekurang-kurangnya 5 ciri atau 5 modification. Kenapa 5? Kerana setiap modification tu akan bagi awak 1 markah. So kita ada 5. Setiap modification reasonnya akan diberikan 1 markah. So lagi 5. Dapatlah 10 markah. Boleh tak letak lebih? Boleh. Nampak sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu dia sampai 8.
Boleh. Selagi mana awak boleh terfikir, awak fikirlah sampai berapa pun. Tetapi minimum 5. Okey, saya punya cadangan adalah 5 atau 6. Jangan fikir terlampau banyak kerana awak perlu peruntukan masa untuk menyemak semula. Jangan pula awak pergi buat beria buat kan, punya lama buat. Padahal structure bahagian A sana tu ada yang awak tinggalkan dulu. Bab-bab lukisan apa nak recall semula. Jadi awak pastikan management masa awak tu sesuai lah. Jangan duk pulun buat yang ni banyak-banyak sangat. Sampai 18 awak buat. Darab 2 dah berapa dah. Maksimum awak boleh dapat 10 je. So agak-agak lah. Itu sahaja daripada trial SBP. Saya ucapkan all the best. Masa tak banyak, tapi usaha awak tu yang penting. InsyaAllah Allah akan balas usaha awak tu. Kalaupun fizik awak tak dapat A, Allah mesti ada perancangan lebih baik. Kalau tak dapat A dekat fizik sekarang, dia akan bagi awak satu course yang lebih baik dekat awak. Okay? Dan dia akan bagi kecemerlangan di situ. Ada jalan dia. Tapi kena struggle dululah. Kena put an effort. Okay? Because yang penting bukannya huruf pada slip peperiksaan awak tu. Yang penting you've done your best. Nanti awak tak menyesal. Itu yang penting. Kalau awak tak buat yang terbaik, awak akan menyesal. Tu yang lebih sakitkan hatilah. So, kalau awak dah buat terbaik, tiba-tiba tak dapat A juga, tak apalah. Awak dah buat yang terbaik. Yang tu yang Allah nak bagi dekat awak setakat ni. Rezeki tak salah alamat, dia akan datang bila sampai masa dia. Okay, jumpa insyaAllah. Kalau banyak share, kalau ada sambutan tinggi, saya akan buat trial Kelantan pula lepas ni, paper 1. Jumpa lagi, terima kasih, bye. Assalamualaikum.